Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ko Yong Yong. Saya mengambil kursus AT50, iaitu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Cina dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Saya membuat video ini adalah bertujuan untuk membentangkan tugasan individu saya. Tugasan pembentangan saya seperti berikut, yaitu bincangkan bentuk dan proses pendidikan yang sewajarnya dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini adalah susunan isi kandungan esei ilmiah saya. Sekarang, saya akan membentangkan isi saya secara jelas. Sekarang, marilah kita memahami bentuk pendidikan Malaysia terlebih dahulu. Belajar adalah satu perkara yang patut dilakukan sepanjang hayat. Kita seharusnya belajar dari kecil hingga akhir hayat. Pada peringkat awal, kita menerima pendidikan tidak formal daripada ibu bapa. Sebagai contohnya, kita belajar cara makan dan cara minum semasa kecil. Kemudian, kita terus menerima pendidikan asas didaktika. Pada peringkat sekolah, kita menerima pendidikan formal di sekolah rendah dan sekolah menengah. Pendidikan formal ini lebih mementingkan aspek kepelbagaian ilmu pengetahuan dan kemahiran, penghayatan agama dan nilai-nilai, pembentukan jati diri serta perkembangan bakat dan potensi para pelajar. Pada peringkat lepas sekolah, pendidikan juga dilakukan dalam kalangan para pekerja, mahasiswa serta mahasiswi. Pertama, mendidik adalah satu usaha berterusan. Pendidikan merupakan satu perkara yang wajar dilakukan sepanjang hayat. Oleh itu, kita perlulah belajar secara berterusan dari kecil hingga tua. Kedua, mendidik ke arah mengembangkan potensi murid. Sebagai seorang guru, kita seharusnya memberi satu peluang yang adil dan saksama bagi semua pelajar supaya mereka dapat mengetahui kelebihan sendiri. Kenapa saya kata sebegini? Hal ini adalah kerana bakat dan potensi para pelajar ada berlainan. Terdapat pelajar berbakat dalam bidang sukan, terdapat pelajar berbakat dalam bidang menari dan sebagainya. Mereka tidak semestinya perlu berbakat dalam bidang akademik. Oleh itu, guru perlu memberi peluang yang adil kepada mereka. Misalnya, menggalakkan mereka menyertai pertandingan melukis apabila mengetahui mereka berbakat dalam bidang melukis. Sebagai contoh lain, bapa Lee Chong Wei telah menggalakkan anaknya belajar dan melatih cara bermain badminton apabila dia mendapati bahawa anaknya berbakat dalam bidang tersebut. Hal ini akan dapat mengelakkan pembelajaran bakat seseorang murid. Ketiga, fokus mendidik terhadap individu murid. Sebagai seorang guru, guru seharusnya mendalami kecenderungan kaedah pengajaran. Hal ini adalah kerana kaedah pengajaran yang disukai oleh para pelajar adalah berlainan. Terdapat pelajar yang suka belajar di luar kelas, tetapi juga ada pelajar suka belajar di dalam kelas. Dengan kaedah pengajaran yang berlainan ini, kebosanan belajar dapat dielakkan. Keempat, mendidik secara bersepadu dan menyeluruh. Di sini,
Kurikulum bersepadu sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah adalah sangat penting kerana terdapat unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai yang disepadukan dalam semua aktiviti kokurikulum dan kurikulum. Dengan ini, pelajar yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia akan dilahirkan. Kelima, proses mendidik melibatkan komponen intelek, rohani, emosi, dan jasmani murid. Di sini, saya mengambil kurikulum kebangsaan dan dasar pendidikan wajib sebagai contoh. Kurikulum kebangsaan merupakan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua ilmu, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan. Manakala dasar pendidikan wajib seperti bantuan persekolahan juga disediakan. Dengan ini, pelajar yang seimbang dapat dilahirkan. Keenam, mendidik untuk membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis. Di sini, saya akan mengambil kurikulum baru sekolah rendah, yaitu KBSR dan satu murid satu sukan sebagai contoh. Kurikulum baru sekolah rendah yang berasaskan 3M, yaitu membaca, menulis, dan mengira, adalah sangat penting untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi ilmu, kemahiran, dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh. Manakala, pelajar diwajibkan untuk melibatkan dirinya dalam aktiviti satu murid satu sukan. Mereka semestinya menyertai sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Ketujuh, berpastikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Di sini, saya akan mengambil pendidikan moral sebagai satu contoh. Sebenarnya, pendidikan moral ini merupakan satu mata pelajaran yang khas bagi semua pelajar bukan Islam. Pengasas dan penyebar agama seperti Nabi Muhammad, Konfusius, dan Lao Tzu telah dijadikan sebagai satu contoh insan yang bermoral oleh penganut agama masing-masing. Dengan ini, mereka akan menyadari bahawa tanggungjawab mereka. Kesimpulannya, bentuk dan proses pendidikan adalah sangat penting kerana dapat melahirkan insan yang berilmu pengetahuan dan golongan intelek dan juga mempercepatkan pembangunan dan kemajuan bidang pendidikan. Perbincangan saya setakat ini saja. Sekian, terima kasih.